Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan mengenai tugasan kritikan artikel dalam subjek pentaksiran pembelajaran. Tajuk artikel kami adalah Pemansuhan Ujian Penilaian Sekolah Rendah UPSR dan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Satu tinjauan dalam kalangan guru besar. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Hafid bin Muhammad Nazri. Yang kedua, Muhammad Akmal Hakim bin Qadri. Yang ketiga, Wan Muhammad Yusri bin Wanzin. Dan yang keempat, Ahmad Qudri bin Kamaruddin. Baiklah, untuk soalan yang pertama, iaitu apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda dan jelaskan. Untuk soalan satu ini, saya mendapati ada 2 idea utama yang menarik minat saya, iaitu pertamanya mengenai isu pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah, iaitu UPSR, dan juga pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Yang kedua adalah pandangan dan juga pendapat daripada kalangan guru besar mengenai isu itu. Yang pertama, mengenai isu pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah dan pelaksanaan PBD. Ianya merupakan isu yang hangat diperbincangkan dan isu ini sememangnya menjadi perdebatan hebat dalam kalangan masyarakat. Dan isu yang kedua iaitu pandangan dan juga pendapat daripada guru besar mengenai isu tersebut. Maka di sini penulis artikel telah memilih orang yang tepat untuk mengutarakan pandangan mengenai isu ini, dan sememangnya guru besar adalah orang yang tepat untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Pada masa yang sama juga, saya berpendapat bahawa penulis sangat bijak dalam menyusun dapatan dalam temu bual mereka terhadap guru besar, yang mana dapatan tersebut ditulis dengan secara sangat tersusun dan juga memudahkan pembaca untuk mengetahui isi utama dapatan. Dan juga boleh disimpulkan bahawasanya artikel yang kami pilih ini sememangnya adalah sangat sesuai untuk dibaca oleh masyarakat, khususnya ibu bapa, kerana mengandungi permasalahan dan juga persoalan yang timbul dalam kalangan mereka mengenai pemansuhan UPSR dan juga pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Qudri bin Kamaruddin, P122555, akan menjelaskan soalan nombor 2. Soalannya, adakah terdapat sebarang idea baru dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini digunakan secara praktikal? Setelah meneliti artikel ini, kami mendapati bahawa idea baharu dalam artikel ini penulis menyatakan hasil kajian dengan teliti dan terperinci. Penulis telah mengemukakan dalam bentuk penulisan sebarang hasil dapatan yang diperolehi. Penulis hanya merekodkan secara umum dapatan 1, 2 dan 3 dan sedikit huraian pada setiap dapatan tersebut. Begitu juga aspek-aspek yang kurang difahami oleh guru besar. Penulis telah menyenaraikan 4 aspek yang menjadi isi penting dalam kajian ini. Seterusnya, penulis menyatakan peratusan aspek manakah yang perlu diberi perhatian penuh selepas kajian ini. Penulis juga menambahkan penjelasan mengenai bilangan tahap penguasaan dengan jelas agar maklumat yang diperolehi oleh pembaca adalah lebih jelas. Artikel ini boleh digunakan sebagai rujukan kepada pembaca. Seperti mana yang kami dapati, penulis telah menjelaskan permasalahan, objektif, metodologi dan hasil yang diperolehi secara mudah dan difahami. Penulis juga telah menyatakan implikasi dan idea tindakan dalam kesimpulan dengan jelas agar dapatan kajian ini boleh digunakan untuk rujukan pelbagai pihak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Hakim bin Qadri, nombor matrik P123226,
akan menerangkan soalan 3 kritikan artikel kami. Jadi, soalannya, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Jadi jawapannya, pada pendapat kami bersetuju dengan perbincangan dalam artikel ini yang sememangnya membawa suara daripada golongan pendidik, dan ini diwakili oleh guru besar sebagai pelaksana agenda transformasi pendidikan negara. Jadi umum mengetahui bahawa sistem pendidikan negara kita sebelum ini berasaskan peperiksaan semata-mata seperti ujian penilaian sekolah rendah UPSR, pentaksiran tingkatan 3 PT3. Namun, pemalsuan peperiksaan awam perlulah diseimbangkan dahulu dengan persediaan para guru dalam proses kita sekarang ini untuk memperkasakan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD di sekolah. Justru artikel ini telah mendedahkan kepada kami dan juga pembaca 4 faktor yang perlu diberi perhatian serius oleh para pengkhubar dasar, termasuklah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM sendiri. Antaranya adalah pemimpin sekolah masih lagi tidak memahami sepenuhnya aspek perubahan kurikulum baru, kelemahan pertimbangan profesional para guru, ketiadaan penjaminan kualiti dan kekeliruan pentaksiran sama ada nak menggunakan pentaksiran formatif atau summatif. Jadi kesemua perkara ini akan menyebabkan penerimaan pelaksanaan PPD ni masih berada pada tahap yang masih rendah, tahap yang minimum, tahap yang kurang merangsangkan, dan peperiksaan UPSR masih dianggap relevan sebagai kayu ukur pencapaian murid. Dan natijahnya, pemimpin sekolah akan bukan sahaja tidak memahami pelaksanaan PBD itu sendiri, malah akan memberi kesan terhadap hasrat dan visi kerajaan untuk melahirkan murid yang seimbang dan holistik mengikut acuan falsafah pendidikan negara. Kami juga bersetuju tentang inisiatif yang dicadangkan dalam artikel ini yang memerlukan para guru besar untuk diberi latihan khusus, diberi kefahaman secara lebih mendalam agar mampu mencapai keseragaman dalam melaksanakan PBD. Dan kesimpulannya, artikel ini selayaknya memberi nilai tambah dan kesedaran wake up call kepada pengkhubar dasar untuk terus peka dan memperbaiki kelemahan PPD demi memastikan kecemerlangan mutu pendidikan negara ini di peringkat global. Sekian, terima kasih. Untuk menjawab persoalan yang seterusnya, kami mendapati idea yang terdapat di dalam artikel ini disusun dengan teratur kerana penulis memulakan penyusunan idea dalam bentuk abstrak terlebih dahulu di dalam pengalalan. Kemudian idea tersebut dijelaskan secara terperinci dalam perbincangan sebelum disimpulkan dalam rumusan. Kesimpulan yang dibuat juga disertakan dengan cadangan penambahbaikan oleh penulis. Manakala bagi persoalan terakhir iaitu yang soalan kelima, apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea di dalam artikel ini? Kami mencadangkan satu kajian lanjutan dilakukan terhadap guru-guru biasa di sekolah bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang faktor penolakan pemalsuan UPSR dalam kalangan guru. Idea dalam artikel ini dapat dikembangkan kerana responden kajian lanjutan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan responden dalam artikel ini. Sekian sahaja daripada kami.